Ya, terus bersama di Minggu Saham Digital dan selamat datang ke rancangan Cash It In. Ya, anda bersama saya Farin Ahmad dan anda sedang menyaksikan kami dan terus terima kasih kepada anda bersama kami di Facebook dan juga YouTube Live Minggu Saham Digital. Saya host anda untuk Cash It In iaitu Farin Ahmad. Terima kasih bersama dengan saya. Dan rancangan ini cukup menarik kerana ia bertemakan celik kewangan dan juga pengetahuan am dan untuk semua para peserta mengumpul duit di dalam bank hadiah mereka dan bakal pulang dengan wang terkumpul berupa ini pun unik dan menarik, Amanah Saham Bumiputra atau ASB. Okey. Baik, saya dah cantakan tadi, Cash ini bertemakan celik kewangan dan pengetahuan umum. Bukan biasa-biasa kerana ianya juga bukan setakat berkongsikan soalan tapi jawapan yang penuh fakta. Kerana pada Cash It In tempoh hari, yang episod 1 tempoh hari, macam-macam pengetahuan baru yang saya dapat. Dan di mana mereka ataupun setiap nilai yang akan mereka dapatkan atau kumpul akan disimpan di dalam bank hadiah. Lagi satu fakta menarik mengenai Cash It In. Ianya berdasarkan risk and return. Siapa suka pelaburan ni, dia mesti faham apa itu risk and return, iaitu risiko dan juga pulangan. Mereka akan diberikan soalan-soalan, ada pelbagai kategori. Dan kalau nilainya lebih tinggi, maknanya lebih susah lah. Jadi risikonya lebih tinggi. Jadi kalau nilainya rendah, maknanya soalannya boleh dikategorikan sebagai mudah dan risikonya juga rendah. Tetapi nilai dapat tu sikit je lah. Okey. Sekali lagi kita ingin terus mengucapkan terima kasih kerana rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Minggu Saham Digital, anjuran permodalan nasional berhad atau lebih dikenali sebagai MSD. Dan sepanjang MSD ni dah macam-macam program berunsur literasi kewangan yang diberikan kepada anda. Jadi pada hari ini dalam Cash It In, kita masih lagi belajar, masih lagi mempertingkatkan ilmu kita tapi dengan cara yang sangat-sangat menarik bersama dengan saya. Okey, jadi penonton di rumah ni yang terus bersama dengan kita secara live, cuba juga untuk menjawab soalan-soalan yang saya akan bacakan kepada para peserta. Jadi untuk Minggu Saham Digital 2021, saya pun rasa bangga, saya rasa teruja kerana para peserta Cash It In ini dibawakan ataupun daripada wakil-wakil 4 badan beruniform dan mereka hadir pada hari ini dengan uniform segak mereka. Jadi apa lagi? Kita perkenalkan keempat peserta kita pada hari ini. Tepukan untuk kita semua. Baik. Okey, kita tak sabar nak berkenalan dengan jejaka segak ni. Hari tu ada 2 bunga. Hari ni kita 4 orang semua jejaka. Okey. Baik. Dan yang pertama sekali bersama dengan kita, yang ini saya seronok kenalan dengan beliau tadi. Seorang jururawat, kita beri tepukan untuk Muhammad Aswad Kamarudin. Ya, Aswad, kenalkan diri Aswad. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Aswad bin Kamarudin, bertugas sebagai Ketua Jururawat di Hospital Kuala Lumpur. Wah, Ketua Jururawat mencabar tak jadi Ketua Jururawat ni? Menjaga anak-anak buah yang rata-rata wanita, betul tak? Nama berketua. Memang mencabar. Lepas tu saya bangga tu. Macam mana pun nampak Ketua Jururawat ada seorang lelaki. Okey. Baik, terima kasih Aswad. Dan seterusnya wakil daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Sila perkenalkan diri tuan. Assalamualaikum. Nama saya Kamarul Aidi bin Kamarudin, mewakili Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, mungkin boleh cerita bertugas di mana dan sebagainya? Saya bertugas di bahagian pematuhan Putrajaya. Baik. Terima kasih. Ini dia daripada Jabatan Pengangkutan Jalan. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tuan Muhammad Kuzairi bin Tuan Ibrahim dari JPJ Negeri Selangor. Ya. Okey, dari Jabatan Penjara Malaysia. Silakan tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Faizal Azri bin Ramli dari Jabatan Penjara Malaysia. Nampak semua segak-segak dalam uniform mereka. Terima kasih kerana hadir dengan uniform masing-masing. Kita rasa cukup teruja kerana ini saya kira juga terus memberikan penghargaan kepada petugas-petugas barisan hadapan kita, kepada badan-badan beruniform. Okey, izinkan saya bukan saja untuk para peserta tapi juga kepada para penonton
Okey, kalau kita nak tahu bagaimana cash it in ni. Bagaimana kan? Okey, permainan cash it in ni terbahagi kepada beberapa pusingan soalan dan setiap soalan ada nilai tersendiri yang macam mana saya katakan tadi. Kita ada RM30, RM50, RM80, RM100. Dan setiap nilai hanya mempunyai satu soalan di sebaliknya. Jadi kalau satu-satu nilai dah dipilih, peserta lain tak dapatlah nak memilihnya lagi. Okey. Dan mereka akan diberikan masa 10 saat untuk menjawab soalan tersebut. Dan katalah yang memilih jawapan tadi itu atau memilih soalan tadi itu tak dapat menjawab, soalan tersebut akan dibuka kepada peserta-peserta lain. Dan kita namakan tu, saya akan beri cue kepada mereka, kata okey, siapa nak steal soalan tersebut, dan mereka perlu menekan buzzer, dan siapa menekan buzzer terlebih dahulu, itu bunyi kan, siapa tekan buzzer terlebih dahulu, beliau akan berpeluang untuk menjawab soalan tersebut. Tapi tetap ada risiko dia. Dia tak boleh main tekan saja. Maknanya kalau betul dia menjawab, dia akan mendapat 50% daripada nilai soalan tadi. Kalau salah, jangan main-main. Kalau salah, kena tolak RM10 dari dalam bank hadiah mereka. Okey. Dua pusingan pertama akan melibatkan penyingkiran bagi mereka yang mempunyai markah yang paling rendah. Dan pada penghujung rancangan, peserta yang mempunyai nilai wang paling banyak akan memenangi rancangan Cash It In pada hari ini dan membawa pulang nilai dalam bank hadiah mereka dalam bentuk unit amanah saham. Itu ASB. Dan seperti mana yang kita lihat, mereka semua tengok ada RM100 di dalam bank hadiah masing-masing. Dia bukan apa, kita memang saja kita bagi. Manalah tahu kalau tersalah jawab ke, bolehlah, adalah modal kami nak tolak duit tu. Okey. Baik, dan sedikit juga saya nak kongsikan kepada semua. Seandainya ada di mana-mana pusingan berlakunya seri, mereka akan diberikan soalan kilat. Soalan kilat ni macam mana? Mudah aja, dia betul atau salah mereka perlu menjawab. Mungkin kita boleh mengangkat bet yang ada dekat depan kita tu, tunjukkan kepada para penonton. Ini bet ini akan hanya digunakan sekiranya berlangsungnya soalan atau pusingan kilat. Okey, baik. Jadi, keempat-empat peserta semua dah bersedia? Dah Okey. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan pusingan yang pertama. Pusingan pertama ni seperti mana kita lihat, soalan-soalannya adalah daripada soalan kategori geografi Malaysia. Okey, baik, saya akan mengajak semua. Jadi mari kita mulakan Cash It In. Okey. Alright, macam mana saya katakan tadi, saya dah tunjuk geografi Malaysia. Ini ada 4 nilainya. Dan mungkin kalau siapa-siapa tertanyalah kenapa Aswad yang mula dulu. Sebelum kita bersiaran, kita dah buat undian. Jadi bila kita buat undian, ini adalah peserta-peserta yang mengikut turutannya. Jadi Aswad nak pilih soalan yang bernilai mana satu? Saya rasa saya nak ambil yang paling dekat dengan saya, 100. Paling dekat, RM100. Okey, kita terus saja soalan RM100 untuk Aswad. Okey. Baik, ini soalannya. Mengapakah angin monsun barat daya tidak membawa hujan yang lebat ke semenanjung Malaysia? A. Dihalang oleh Selat Melaka. B. Bertiup dari kawasan tekanan tinggi. C. Dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera. Apakah jawapannya? Saya rasa A. Saya rasa, Aswad Jadi rasa awak tu dia merah tu jadi dia tu. Okey, siapa nak steal? Okey. Seperti mana saya lihat Tuan Kamarul terlebih dahulu. Okey. Tuan silakan. Saya jawab C. Sekali lagi C. C. Ya, okey, betul. Okey, ini bermakna Cik Kamarul mendapat separuh daripada nilai soalan tersebut tadi. RM50 akan ditambah dalam bank hadiah. Kerana memang benar, jawapannya adalah dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera. Dan sebab itulah angin monsun barat daya tidak membawa hujan yang lebat ke semenanjung Malaysia. Baik, Tuan Kamarul, silakan buat pilihan nilai anda. Saya pilih RM80. RM80. Okey, jom kita tengok soalan untuk RM80.
Apakah pelabuhan yang pada awalnya dikenali sebagai Pelabuhan Swettenham? A. Pelabuhan Kuantan. B. Pelabuhan Kelang. C. Pelabuhan Pulau Pinang. 10 saat dari sekarang. B. B. Pelabuhan Kelang. Betul jawapannya. Okey. Tahniah. Baik. Tuan Kuzairi, silakan. Saya pilih soalan yang berharga RM50. RM50. Okey, kita tengok RM50. Baik, soalan geografi kategorinya. Berapakah negeri di Malaysia yang mengamalkan dasar raja berkuasa mutlak? A5, B9, C14. B. Ya? B. B9. Mari kita tengok. Tepat sekali. Wah, okey. Okey, saya nak kongsikan sikit. Kita ada 9 negeri-negeri tersebut yang mengamalkan raja berkuasa mutlak adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Perak. Okey, baik. Tuan Faizal, RM30 je, tak ada pilihan. Mari kita lihat dan saya bacakan soalan RM30 ini. Confirm boleh jawab. Okey, apakah tasik semula jadi terbesar di semenanjung Malaysia? A. Tasik Chini. B. Tasik Bera. C. Tasik Kenyir. A. Tasik semula jadi terbesar di semenanjung Malaysia. Okey, minta maaf, salah. Merah. Okey, silakan. Siapa nak steal? Okey, minta maaf, saya nampak Tuan Kuzairi, silakan. Saya pilih B. B. Tasik Bera, dan kita lihat betul jawapannya. Okey, separuh daripada nilai tadi akan berjaya dirampas atau di steal oleh Kuzairi. Okey, Tasik Chini adalah tasik semula jadi air tawar kedua terbesar di semenanjung. Manakala Tasik Kenyir pula tasik buatan. Jadi ini pun menarik ni, fakta ni. Kalau kita tak dapat soalan macam ni, mungkin kita tak terfikir ataupun kita tak mencari jawapan. Jadi Tasik Bera ni adalah tasik semula jadi terbesar di semenanjung Malaysia. Okey, baik, kita masih lagi di pusingan yang pertama. Kita ke kategori yang kedua, iaitu ekonomi Malaysia. Baik, sekali lagi kita berikan peluang ini kepada Aswad. Jadi Aswad nak pilih mana, Aswad? Saya cuba luck saya lagi lah, 100. 100 Okey, saya bukan apa, saya cuma nak tanya kenapa tak nak pilih 80, 50, 30? Kenapa nak pilih 100 juga? Tadi tak dapat jawab tu. Sebab selalunya soalan susah kalau saya tak boleh jawab, ada alasan lah. Okey, kadang-kadang orang tamat selalu untung kan. Okey, tak mengapa. Ini adalah strategi masing-masing. Jadi mari kita lihat soalan RM100 untuk kategori ekonomi Malaysia. Okey. RM100. Okey. Pada permulaan krisis ekonomi 1997-98, pasaran manakah yang mula-mula sekali teruk terjejas? A. Pasaran equity. B. Pasaran security kerajaan. C. Pasaran bond swasta. A. Pasaran equity. Mari kita lihat. Betul jawapannya. Okay, yang kali ini tak ada saya rasa agak-agak confident Okey, tahniah. RM100 ditambah ke dalam bank hadiah anda. Baik, Cik Kamarul, silakan Tuan Kamarul. Sama, RM80 juga. RM80. Tak takut ke kalau tak dapat jawab? Ambil risiko? Saya ambil risiko. Okey, baik. Antara berikut, negara manakah yang merupakan rakan dagang terbesar Malaysia? A. Singapura. B. Jepun. C. China. C. China. Mari kita lihat jawapannya. Tepat sekali. Baik. China kekal menjadi pelabur utama negara sejak tahun 2016 dengan pelaburan sebanyak AS 4.41 bilion dolar tahun lalu. Sejak tahun 2009, China menjadi rakan dagang terbesar di Malaysia yang menyumbang 18.6% daripada jumlah perdagangan tahun lalu. Jadi kita dapat tahulah sebenarnya China ni merupakan rakan dagang terbesar
Malaysia sejak 2016. Baik, Tuan Kuzairi silakan, mana? Saya pilih RM50. 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 Tuan Faizal, jangan risau. Tuan Faizal kena standby dekat buzzer tu. Kalau tak dapat jawab, tekan aja. Okey, RM50. Kenaikan harga purata barang akan menyebabkan A. kuasa beli meningkat, B. pendapatan benar menurun, C. tabungan meningkat. Apakah jawapannya? B. Pendapatan benar menurun. Kita lihat jawapannya. Tepat sekali. Okey. Baik. Tapi saya nampak tu tadi dia macam tak berapa yakin. Awak teka ke, awak agak-agak ke, awak fikir-fikir? Ya? Dari kuasa hati. Dari kuasa hati. Ada orang macam ni kalau main kuis bahaya ni. Hati dia betul. Kan? Okey, tahniah. Kenaikan harga purata atau inflasi membuatkan kuasa pembelian turun, menandakan pendapatan benar kita menurun kerana dengan pendapatan yang sama, kita hanya dapat membeli jumlah barang ataupun benda yang kurang. Jadi itulah dia yang menjadikan kalau kenaikan harga purata barang, pendapatan benar kita menurun. Maknanya kita boleh beli sikit je lah barang dengan nilai yang kita ada itu. Baik, RM30. Tuan Faizal? Tak ada masalah, kita tambah lagi. Baik. Apakah produk yang termasuk dalam ekspor utama Malaysia? A. Automobil, B. Barangan elektrik dan elektronik, C. Batik. B. A. B. Barangan elektrik dan elektronik. Tepat sekali. Okey. Menurut Jabatan Perangkaan pada September 2019, ekspor kelapa sawit berjumlah 29 bilion ringgit. Ekspor utama lain kelapa sawit, petroleum mentah, getah asli. Ini antara fakta yang kami kongsikan kepada anda. Okey, tentang jumlah. Tapi masih lagi produk yang termasuk dalam ekspor utama adalah barangan elektrik dan elektronik. Maknanya automobil dan batik bukan ekspor utama. Baiklah, kita selesai sudah pusingan 1 di mana kategori geografi Malaysia, ekonomi Malaysia kita dah ajukan kepada mereka dan ini adalah nilai yang terkumpul dalam bank hadiah mereka. Kalau kita lihat, Aswad dengan RM200, Kamarul RM310, Kuzairi RM215, Faizal RM130. Tepukan untuk kesemuanya. Tetapi saya harus ucapkan terima kasih, selamat tinggal kepada Tuan Faizal kerana memberikan nilai yang terendah. Tapi Tuan Faizal, nilai itu menjadi milik anda. Terus kekal bersama anda. Okey. Baik, kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan Cash It In. Okey. Dan kita terus saja ke pusingan yang kedua. Kita terus nak mengajak para penonton bersama kita menjawab soalan-soalan menarik dan penuh fakta ini. Sebab tu saya tidak pernah jemu-jemu untuk berkongsikan fakta jawapan kepada soalan yang kami berikan. Baik. Kita lihat, kita akan terus saja ke pusingan yang kedua. Dan untuk berkongsi dengan para penonton, pusingan kedua ini juga mempunyai 2 kategori. Iaitu pertama, sukan Malaysia dan seterusnya literasi kewangan. Mungkin bagi peminat-peminat sukan mungkin ada kelebihan. Mungkin siapa yang ada literasi kewangan yang lebih sikit tu mungkin juga ada kelebihan untuk mereka. Baik, Faizal telah pun terkeluar. Di antara 3 mereka ini, satu yang bakal tersingkir. Tetapi seperti biasa, kita akan mulakan dulu dengan Aswad. Aswad, silakan. RM150 tak ada? Cik, dia dah tengok sebelah dia tu, Okey, berapa? 100 juga? 100. Okey, Aswad dengan pilihan RM100. Baik, mungkin agak mencabar tapi kita dengarkan baik-baik. Pada tahun 2019, Abdil Mazan telah menjuarai sukan Street Luge di IDF World Series Championship. Apakah itu sukan Street Luge? Okey, ini soalannya, apakah itu sukan Street Luge? A. Sukan lasak mirip permainan skateboard tetapi diadakan di velodrome. B. Sukan lasak yang menggabungkan permainan skateboard dan sledding di atas jalan berturap. C. Sukan lasak yang memerlukan pelumba untuk meniarap di atas papan luncur.
Apakah jawapannya? Saya harap saya pronounce dengan tepat LUGE itu. Ya. Ya? B. B. Mari kita lihat betulkah jawapannya? Tepat sekali. Wah, Aswad, awak memang tahu ke macam mana ni? Tak tahu. Tak tahu Jadi tak tahu. Okey, tapi memang ada sukan ni. Saya pun bila tengok soalan ni straight look macam mana permainannya. Tapi itulah hakikatnya dan itulah jawapannya. Sukan lasak yang menggabungkan permainan skateboard dan sledding di atas jalan yang berturap. Tahniah, RM100 ditambahkan ke dalam bank hadiah anda, Aswad. Okey, Tuan Kamarul, mana satu? 80, 50, 30? RM80. 80 juga. Okey, baik. Dia ada risiko, macam kita katalah, kalau nak yang lebih sikit tu risiko dia mungkin tinggi sikit lah. Okey, baik. Soalannya, siapakah tokoh sukan negara pada tahun 1960-an yang dikenali sebagai atlet olahraga terpantas di Asia? A. Datuk Dr. M. Jagatesan, B. M. Basuki, C. Nurul Huda Abdullah. Apa jawapannya? A. Datuk Dr. M. Jagatesan. Tepat sekali. Okey. Pasal kata kalau bukan peminat sukan, tak ambil tahu pasal sukan, mungkin terlupa. Tapi memang itulah dia jawapannya, kerana Dr. M. Jagatesan juga merupakan seorang doktor dan turut dikenali sebagai flying doctor dan telah menjadi fastest man in Asia. Satu pencapaian cukup membanggakan daripada beliau. Baik, kali ni Zairi berbeza sikit. Kita ada 30, 50. Saya pilih RM50. 50 Saya nak bagi free 30 tak nak Tak nak. Okey, saya suka semangat ni. Soalannya, apakah nama panggilan Datuk Nicole and David? A. Energy Bubble. Wah. B. Duracell Bunny. C. Energizer Nicole. Yang mana satu jawapannya? C. Energizer Nicole. Salah jawapannya. Siapa nak steal? Wuyo. Aswad. Okey. Aswad lebih pantas. Silakan Aswad di antara dua lagi pilihan jawapan. A. Energy Bubble. Tukar boleh ke? Energy Bubble. Kerana jawapannya tetap salah. Okey. Baik. Panggilan Datuk Nicole and David ialah Duracell Bunny. Ini berdasarkan determinasi dan etika kerja Datuk Nicole. Memang kalau kita tengok memang tak berhenti tapi itulah yang diberikan kepada Datuk Nicole and David. Okey, Aswad, awak tadi salah kan? Itulah risikonya. Jadi RM10 kena tolak. Alright. Baik, kita akan ke seterusnya. Literasi kewangan. Masih lagi berpeluang untuk para peserta meraih ataupun mengumpul wang dalam bank hadiah mereka. Kalau kita lihat, Huzairi boleh potong lagi. Pastikan anda steal mana-mana jawapan yang boleh. Okey, terus saja kepada Aswad. Mana satu Aswad? Tengok 100 lagi lah. 100 lagi? 100 lagi. Jangan sampai salah. Kerana mungkin literasi kewangan yang agak mencabar. Bagaimanakah kuasa faedah kompaun membantu mengembangkan modal pelaburan? Okey, dengarkan baik-baik ya pilihan jawapannya. A. Dividen yang tidak dikeluarkan menambah kepada modal pelaburan dan secara tidak langsung turut menjana pulangan dalam tahun-tahun berikutnya. B. Dividen yang dikeluarkan mengurangkan charge faedah. C. Modal pelaburan berkembang kerana pelabur menambah pelaburan setiap bulan 10 saat dari sekarang. A. Jawapannya tepat sekali. Itulah dia. Bagaimana kuasa faedah kompaun membantu mengembangkan modal pelaburan. Izinkan saya mengulangi sedikit. Kerana dividen yang tidak dikeluarkan menambah kepada modal pelaburan dan secara tidak langsung menjana pulangan dalam tahun-tahun berikutnya. Maknanya kita selalu dengar nasihat, kalau kita nak melabur tu, kalau boleh di hujung tahun tu tak payahlah kita nak keluarkan. Kita kumpul lagi. Baru dapat pulangan yang lebih. Baik, Tuan Kamarul, silakan pilihan anda. RM80. RM80. Baik. Kepada penonton-penonton di rumah juga, jom jawab. Antara berikut, yang manakah langkah pertama dalam pengurusan kewangan?
A. Melaksanakan pelan kewangan. B. Mewujudkan pelan kewangan. C. Menetapkan matlamat kewangan. Apakah jawapannya? C. C. Menetapkan matlamat kewangan. Tepat sekali. Okey, betul. Betul juga kalau kita nak merancang kewangan, macam mana kita nak laksana kalau kita tak tetapkan target kita? Macam mana kita nak wujudkan kalau kita tak tahu target kita? Jadi pertama sekali, menetapkan matlamat kewangan. Baik, saya teka RM50. Kuzari? Ya, sama. RM50. Betul. Okey, baik. RM50 untuk cash it in. Okey. Mengapakah penting untuk mempunyai aliran tunai positif setiap bulan? A. Untuk melabur dan membina masa depan. B. Boleh membeli belah dengan keluarga pergi shopping. C. Meningkatkan skor kredit supaya boleh membuat lebih pinjaman. Mana satu jawapannya, Kuzairi? A jawapannya. A. Tepat sekali. Untuk melabur dan membina masa depan. Okey. Baik, tahniah ke semua mereka, kebanyakan dapat menjawab. Saya kira semua pun dapat menjawab soalan dengan tepat. Namun adat pertandingan seperti mana kita dah jelaskan pada awal, akan ada salah seorang tersingkir di pusingan yang kedua ini. Dan kalau kita lihat kepada papan bank hadiah mereka, Aswad RM390, Kamarul RM470 dan Kuzairi RM265. Jadi ini bermakna dengan jelas Kuzairi terpaksa menyingkirkan cash in. Tapi Kuzairi tunggu sedih. Dia tunggu jalan nak keluar tu. Tapi apa pun, tengok kesian Kuzairi. Rambai sikit kat kamera Kuzairi. Tak apa Kuzairi. Saya nak beritahu kepada para penonton, juga kepada Kuzairi. Nama pun cash it in, walaupun daripada awal dah terkeluar, mereka tetap membawa nilai yang ada dalam bank hadiah mereka. Saya pula rasa macam sedih. Kuzairi saya tak cakap apa, dia jalan dah keluar. Kan? Okey. Terima kasih kepada Kuzairi dan Faizal yang bersama kita pada peringkat pusingan awal tadi. Baik, seterusnya ini adalah pusingan yang saya kira sangat-sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Pusingan ketiga ini adalah pusingan soalan kilat, di mana pusingan ini diadakan untuk menambah nilai bank hadiah. Macam kita bagi wang bonus lah kepada kedua-dua peserta yang masih lagi tinggal yang mara ke pusingan akhir ini, iaitu Aswad dan juga Kamarul. Caranya cukup mudah, iaitu saya akan menanyakan soalan berturut-turut di mana pilihan jawapannya hanyalah mudah, betul atau salah sahaja. Okey, jadi boleh angkat bet anda tu dan tunjukkan kepada para penonton. Jadi betul atau salah. Okey, kita tengok salah. Okey. Tak mengapa, kedua-dua anda buat pilihan saja. Fokus kepada buat pilihan dan katalah di penghujung nanti setelah tamat 10 soalan, keputusan anda seri, RM100 akan diberi dua, akan dibahagi dua. Okey, seorang dapat RM50. Kalau katalah salah satu mendapat ataupun membuat pilihan jawapan yang lebih banyak, pilihan jawapan yang betul lebih banyak, beliau akan ambil semua RM100 tu. Okey, jadi jelas Kamarul dan juga Aswad Okey, kita terus ke pusingan kilat cash it in. Itu bunyi yang kita nak dengar tu. Okey, baik. Kalau anda dah bersedia. Ni saya suka, dia menarik. Pasal apa? Setiap jawapan betul atau salah, saya tetap akan kongsikan fakta menarik bersama dengan anda. Kalau dah bersedia, okey. Bet, dia punya Tuan Kamarul punya cara pegang bet kat bawah tu saya dah tengok dah. Lain macam tu. Macam nak pukul orang pun ada. Okey, standby. Belanda adalah kuasa luar pertama yang menjajah tanah Melayu, betul atau salah? Okey, sabar. Betul jawapannya adalah salah adalah jawapannya. Kerana jawapan yang tepat adalah Portugis merupakan kuasa luar pertama yang bertapak pada tahun 1511. Okey. Kedua-duanya memilih jawapan yang betul, iaitu salah. Buat pilihan yang betul. Okey, nanti confuse kita betul salah kan. Seterusnya, Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di Malaysia, betul atau salah? Tepat jawapannya. Okey,
Sungai Rajang di Sarawak mempunyai kepanjangan 563 kilometer. Memang itulah sungai yang terpanjang di Malaysia. Okey. Tenang-tenang aja, asalkan saya beritahu betul atau salah, angkat je dengan confident, okey? Baik, seterusnya. Azizul Hasni Awang merupakan pemenang pingat Olimpik terbanyak Malaysia, betul atau salah? Salah pilihan anda? Tepat sekali jawapannya. Kerana Datuk Lee Chong Wei merupakan pemenang pingat Olimpik terbanyak, iaitu 3 pingat perak. Manakala Datuk Azizul Hasni Awang memenangi 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Okey. Baik, seterusnya soalan yang keempat. Amanah saham imbang 3 global adalah dana terbaru ASNB, betul atau salah? Okey, Aswad menjawab salah. Kamarul jawab betul, kerana jawapan yang lebih tepat adalah salah. Okey. Kerana ASN Equity Global adalah dana terbaru ASNB, dilancarkan pada 1 September 2021, dan amanah saham imbang 3 Global dilancarkan pada tahun lepas. Maknanya bukanlah yang terbaru. Memang ada saham itu, tapi yang terbaru adalah ASN Equity Global. Alright. Baik. Seterusnya. Setakat tahun 2021, Amazon merupakan syarikat e-dagang terbesar di dunia mengikut pendapatan, betul atau salah? Aswad jawab salah, Kamarul jawab betul, kerana yang lebih tepat adalah betul jawapannya. Jadi, Kamarul kasih seri balik ni. Okey. Kerana, ini faktanya, Amazon mencatatkan pendapatan tahunan lebih 380 bilion US dollar pada tahun 2020. Wow, memang banyak, 380 bilion Okey, bersedia untuk soalan seterusnya. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur adalah seorang doktor gigi, betul atau salah? Okey. Salah. Aswad kata salah, Kamarul kata salah. Memang tepat jawapannya. Okey. Kejap. Tadi Kamarul tadi macam Kamarul tadi macam yakin macam tak yakin, kenapa terkenang-kenangkan ataupun yakin ke tak jawapan tadi tu? Okey, mic tu silakan. Confused tadi. Confused sikit Saya pun, sejujurnya bila tak baca soalan ni, saya sendiri terfikir, confused juga ni. Jadi saya faham keadaan tu. Okey, kerana inilah sedikit fakta yang kami kongsikan. Beliau merupakan seorang doktor bedah ortopedik dan juga dikenali sebagai angkasawan pertama Malaysia. Doktor gigi, bukan. Beliau adalah doktor bedah ortopedik. Baik. Seterusnya, Archelon adalah salah satu spesies penyu yang boleh ditemui di Malaysia. Betul atau salah? Saya pun tak tahu. Okey, sabar. Aswad kata salah, Kamarul kata betul. Jawapan yang lebih tepat adalah salah. Okey. Aswad buat pilihan yang lebih tepat. Kerana Archelon, saya harap saya sebut dengan betul, Archelon, merupakan penyu raksasa dari zaman prasejarah yang telah pun pupus. Okey. Baik, jangan risau. Kita ada lagi 3. Okey. Baik. Okey, saya harus membuat sedikit pembetulan. Dari pihak juri kita, dari pihak penganjur kita. Soalan untuk Archelon adalah salah satu spesies penyu yang boleh ditemui di Malaysia tadi. Jawapannya adalah betul. Maafkan saya, Aswad.
Okey, jawapannya adalah betul. Okey, jadi ini bermakna Kamarul yang memilih jawapan yang lebih tepat sebentar sahaja tadi. Okey, tepukan. Maafkan mungkin sedikit kekeliruan sebentar sahaja tadi. Tapi tak apakan Aswad, pasal Aswad pun teka je kan. Pasal saya pun tak tahu, saya jujur cakap, ui, yang ini memang saya tak tahu. Okey, baik, kita terus ke soalan yang seterusnya. Wah, ini menarik. Maggi. Maggi adalah jenama yang diasaskan di Malaysia. Betul atau salah? Oh, ini pun menarik. Aswad kata betul, Kamarul kata salah. Jawapan yang lebih tepat, Aswad, adalah salah. Aha, ini kerana Maggi diasaskan di Switzerland pada lewat kurun ke-19. Memang orang Malaysia masih sinonim sangat dengan Maggi. Jadi kita mesti rasa dia diasaskan di Malaysia. Tapi sebenarnya ianya diasaskan di Switzerland. Okey. Baik, seterusnya. Malaysia mempunyai bulatan jalan raya atau roundabout terbesar di dunia. Betul atau salah? Pun menarik, dua-dua jawab yang berbeza. Okey, Aswad kata betul, Kamarul kata salah. Kerana jawapan atau pilihan yang lebih tepat adalah salah. Okey, tepukan untuk Kamarul. Tapi Kamarul betul, jawapan tu betul. Awak macam tak yakin. Betul ke jawapan dia kan? Betul, awak jawab salah tu betul. Kerana bulatan, ini fakta. Okey, tadi dah kita kata Malaysia punya bulatan jalan raya atau roundabout terbesar di dunia. Memang salah. Dan sedikit fakta mengenai bulatan Putrajaya, mempunyai diameter 3.5 kilometer. Untuk tahu yang lebih besar memang ada. Saya ingat saya memang ada yang lebih besar atau yang paling besar di dunia, tapi bukan bulatan Putrajaya. Baik. Soalan terakhir. Okey. Abdul Latif Romli telah berjaya memecahkan rekod dunia acara lompat jauh T20 pada Sukan Paralimpik 2020. Betul atau salah? Kedua-duanya jawab ataupun beri pilihan betul, tetapi jawapan yang tepat adalah ataupun pilihan yang tepat adalah salah. Maknanya kedua-dua tak dapat markah. Okey. Kerana inilah faktanya. Beliau berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Rio 2016, tetapi tidak berjaya memecahkan rekod dunia sejauh 7.64 meter miliknya sendiri. Okey, memang pada 2020 beliau tak berjaya memecahkan rekod. Okey, baik, jangan risau, saya nak beritahu kepada para penonton dan juga kepada Aswad dan juga Kamarul, tidak ada sesiapa pun yang akan tersingkir. Tetapi pusingan ini sekiranya siapa yang mempunyai ataupun memilih jawapan yang lebih tepat, lebih banyak daripada yang lain, akan ditambah nilai RM100. Okey, setakat ni Aswad, awal sebenarnya kalau katalah saya bagi pilihan semua, lepas ni kita ada lagi kategori-kategori lain tau. Okey, tadi kita dah tengok geografi, ekonomi, sukan, literasi kewangan. Awak paling minat sekali yang mana sebenarnya? Sukan. Sebab tu awak boleh jawab sukan. Tapi pun yang Latif Romli tadi jawab salah. Macam mana? Okey, Tuan Kamarul. Rasanya kalau katalah kita diberikan kuis kan di pilihan dan sebagainya, biasa orang ada kepakaran masing-masing. Okey, jadi Tuan Kamarul sendiri suka soalan-soalan berunsurkan apa? Kategori apa? Literasi kewangan. Literasi kewangan Ada banyak awak pelaburan ke? Ada sikit. Adalah sikit. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar tu. Baiklah, keputusannya telah pun kita dapatkan daripada juri kita, Aswad dan juga Kamarul. Keputusan mereka berdua adalah seri. Okey. Jadi masing-masing akan ditambah RM50 dalam bank hadiah masing-masing. Okey, memang sengit ni dua-dua ni. Memang saya pun nak kira tadi. Kejap ada yang betul, kejap ada yang salah. Tapi keputusannya adalah seri. Okey, baiklah. Kalau kita lihat jurang perbezaan antara Aswad dan Kamarul tak jauh. Kita tengok Aswad RM440 dan juga Kamarul RM520. Dan ini bermakna kita akan ke pusingan akhir yang sangat-sangat sengit. Kita terus ke pusingan akhir, cash in. Okey. Macam biasa,
Kalau seorang tak dapat jawab, tinggal seorang je nak steal pun. Jangan risau. Awak boleh buat pilih nak steal ke ataupun tak nak. Terpulang kepada strategi masing-masing. Okey. Baik, seterusnya untuk pusingan ketiga, kategori yang pertama iaitu sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia Okey, kalau rasa lagi tinggi lagi susahlah soalan. Lagi rendah nilai je lagi mudahlah soalannya. Okey. Baik. Kita akan terus berikan peluang untuk Aswad memilih. Silakan Aswad. InsyaAllah saya try 100. 100 Saya nak bagi tahu kemungkinan tau. Ni tengah sengit. Katalah awak tak dapat 100, Kamaru dapat tambah RM50. Tak takut Tak apa, insyaAllah. Tak apa. Okey. Baik. Ini soalannya. Pada 20 Januari 1874, satu perjanjian telah ditandatangani dan ia telah menjadi titik tolak kepada perluasan jajahan British ke atas tanah Melayu. Apakah nama perjanjian tersebut? A. Perjanjian Pangkor, B. Perjanjian Inggeris Belanda, C. Perjanjian Baling. Apakah jawapannya? B. Perjanjian Inggeris Belanda. Salah Aswad. Saya baru je sebut tadi Aswad. Okey. Kamarul, inilah peluang Kamarul untuk menjawab. Okey, sekejap. Tapi pilihan dia nak jawab ke tak nak jawab? Saya nak jawab. Nak jawab. Okey, kita tinggal Perjanjian Pangkor atau Perjanjian Baling. Mana satu pilihan anda 5 saat dari sekarang? Perjanjian Pangkor. Tepat sekali. Okey. Inilah situasi menarik yang boleh berlaku di mana risiko dan pulangan tadi saya katalah. Kadang-kadang mungkin kita rasa 100 tapi mungkin itulah bukan jawapan yang kita tahu. Okey, Perjanjian Pangkor memberi kebenaran kepada pihak Inggeris untuk mencampuri urusan di Perak. Sebab tu itulah yang berlaku semasa titik tolak kepada perluasan jajahan British ke atas tanah Melayu. Ya, Perjanjian Pangkor. Baik. Kamarul, lagi menarik. Sekarang lagi banyak pilihan tapi saya rasa nak 80. Betul? 80. RM80. Okey, baik. Kita lihat soalan RM80 untuk Kamarul. Baik. Singapura merupakan salah sebuah negara yang bergabung dalam penubuhan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Singapura kemudiannya telah meninggalkan Persekutuan Malaysia pada tahun apa? A. 1965, B. 1980, C. 1963. C. C. 1963. Salah jawapannya. Okey. Aswad, dua kemungkinan saya jelaskan kepada awak. Dapat jawab, dapat tambah RM40. Tak dapat jawab ataupun tersalah jawab, tolak RM10. So apa pilihan anda, Aswad? Apa, saya berani. Nak cuba? Saya jawab. Nak cuba Okey, baik. Kalau nak cuba, bilakah Singapura meninggalkan Persekutuan Malaysia? 1965 ataupun 1980? 1965 A. A. 1965. Tepat sekali jawapannya. Saya kan cash it in hari ni saya seronok tau. Pasal memang betul-betul sengit. Pasal seorang dah jawab betul, seorang jawab salah. Kemudian dia steal balik. Ini yang kita nakkan sebenarnya. Dan sesuatu yang cukup menarik juga. Kerana kalau kita lihat pusingan ketiga, kategori pertama sejarah Malaysia. 570, 480. Ini betul-betul sengit. Kerana kita terus saja kepada Aswad. Okey, kepada Aswad untuk membuat pilihan kepada soalan-soalan yang ada. Okey, baik. Soalan kali ini adalah mengenai PNB. Aswad rasa-rasalah permodalan nasional berhad ni Aswad betul-betul kenal ke tidak? Kenal. Saya dah kenal lama lah. Kenal dan tahulah. Macam Kamaru sendiri macam mana? Ada buat pelaburan dekat mana? ASB. ASB. Aswad? ASB. ASB. Terbaik. Tepukan. Kerana ternyata ASB menjadi pilihan mereka. Okey. Baik. 30, 50, 80, 100. Saya rasa apa strategi awak? Awak ketinggalan RM90 ni saya rasa ni. So apa? Saya cuba 100 lah. 100 Oh, ini memang sengit ni. Percayalah cakap saya. Baik.
Wow, ini satu kisah yang saya sangat-sangat suka. Peristiwa Dawn Raid merujuk kepada siapa pernah dengar Dawn Raid? Ini memang menarik dan bersejarah. A. Rampasan mengejut Guthrie daripada British melalui pembelian saham. B. Eksploitasi sistem dan undang-undang London Stock Exchange. C. Serbuan dari pihak Malaysia di London untuk mengambil alih Guthrie. Apakah pilihan anda, Aswad? C. C. Serbuan daripada pihak Malaysia di London untuk mengambil alih Guthrie. Salah jawapannya. Okey. Kenapa awak teka C? Saya rasa pasal awak tengok rate tu mungkin mark dekat perkataan serbuan tu Agak-agak Agak-agak. Okey, tapi minta maaf Aswad kerana jawapannya salah. Kamarul rasa-rasa nak rampas, nak steal? Still. Nak steal. Okey, pilihan yang tinggal adalah A ataupun B. Apakah jawapan anda? Saya cuba A. A, mari kita lihat betulkah A? Tepat sekali. Rampasan mengejut Guthrie daripada British melalui pembelian saham. Inilah kisah Dawn Raid. Ini dilakukan oleh PNB pada tahun 1981 di mana PNB membeli 51% saham Guthrie daripada bursa saham dalam masa 10 minit. Guthrie merupakan sebuah syarikat perladangan. Saya bukan apa tak silap saya ada sebuah filem yang mungkin cuba didokumentasikan ataupun dijadikan filem daripada kisah ini. Cukup menarik dan kalau tak pasti lagi buat carian di Google. Dawn Raid memang terbaik. Okey. Baik. Seterusnya Kamarul 80, 50, 30, 80. 80. Rasa-rasa kalau saya kira ni macam dah menang ni tapi tak nak 30 ke? Dah 80 juga 80. 80. Okey, baik. Soalan RM80. Okey, baik. Inilah soalannya. Apakah bentuk pulangan yang pelabur berpeluang untuk menerima jika mereka melabur dalam unit amanah harga berubah? A. Agihan pendapatan tahunan dan keuntungan modal jika ada. B. Agihan pendapatan tahunan sahaja. C. Keuntungan modal jika harga jual meningkat berbanding harga beli. Apakah pilihan Kamar? C. C, mari kita lihat. Salah jawapannya. Bukan. Aswad. Nothing tulus Aswad. Ambil aja, anda sekurang-kurangnya dapat tambah RM40. Okey. Jadi Aswad memang pilih nak cuba jawab Okey. Apakah jawapannya? A ataupun B? Saya pilih A. A, agihan pendapatan tahunan dan keuntungan modal jika ada. Tepat sekali. Dapat juga still tang-tang last minute tu. Okey. Baik, jadi kita dah pun selesai ketiga-tiga pusingan termasuk pusingan kilat dan sebagainya. Okey. Baik, tibalah masa untuk kita lihat papan bank hadiah mereka untuk mengetahui siapakah pemenang cash in episod kali ini. Aswad RM520. Dan inilah juara cash in hari ini dengan RM620 Kamarul. Okey. Tak apa. Kita saja nak tanya dulu kepada Aswad. Aswad dah bersama dengan kita di cash in ni kan. Sebenarnya apa yang Aswad rasa seronok dan teruja dengan apa yang soalan-soalan, fakta-fakta dan sebagainya. Boleh kongsikan pengalaman dengan kita? Saya rasa saya seronok bermain ni kot. Sebab first time Okey. sebab sebelum ni tak pernah pun duduk dalam studio apa semua main macam ni. So and then dapat information jugalah. Okey, antara banyak-banyak soalan yang saya bagi tadi, informasi apa yang menarik perhatian awak? Pasal saya dah buat 2 episod ni, saya sendiri rasa macam ini jawapan dia, ini fakta dia. Saya memang seronok jadi host cash in ini. Bagi Aswad sendiri macam mana? Apa yang antara macam soalan, jawapan yang Aswad rasa macam aku tak terfikir pun yang awak boleh ingat pada episod kali ni? Penyu tu kot. Penyu tu soalan penyu juga yang dia ingat. Okey, terima kasih Aswad. Tepukan untuk Aswad.
Baik, dan untuk Kamarul kongsikan pengalaman Kamarul pada hari ini lah. Apa yang seronok, apa yang teruja? Macam Mas Wak kata tadi, dengan suasana kita, soalan-soalan, mungkin boleh kongsikan? Saya dapat fakta-fakta atau maklumat yang baru. Sebelum ni saya tak tahu. Macam penyu tadi tu. Okey, penyu. Memang tak tahu. Penyu tu betul kita ingat sangatlah. Mungkin lain-lain lagi apa yang menarik perhatian Kamarul tadi? Tak apa ingat tadi lah. Soalan sejarah, soalan PNB kan? Sejarah. Sebenarnya antara yang tadi yang kita rasa confused sebenarnya betul juga tu. Tasik semula jadi terbesar di semenanjung Malaysia. Orang terfikir Tasik Chini, Tasik Kenyir kan? Tapi sebenarnya faktanya adalah Tasik Bera. Okey, Kamarul RM620 akan ditambah ke dalam akaun ASB anda. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta-peserta kita, termasuk Kuzairi dan juga Faizal. Saya rasa cukup terharu, teruja kerana mereka sudi bersama dengan kita dengan uniform segak mereka yang nyata. Mereka semua saya dah bisik-bisik tadi simpan ataupun melabur bersama dengan ASB. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang sudi bersama dengan kita untuk Minggu Saham Digital 2021. Ternyata Cash It In sebuah rancangan yang benar-benar menguji bukan sahaja celik kewangan dan juga mengenai fakta-fakta ataupun pengetahuan am kita, dan hari ini memang terbukti persaingnya cukup sengit dan juga hebat. Tahniah kepada para pemenang kita. Dan terima kasih dan untuk penonton anda semua, Cash It In ini telah dibawakan khas sempena Minggu Saham Digital. PNB dan ASNB bertujuan untuk merapatkan jurang literasi kewangan, dan pastikan anda terus mengikuti YouTube dan juga Facebook Live Minggu Saham Digital. Terima kasih. Kita jumpa lagi dan inilah dia Cash It In.